أولياء الله الصالحين والكافة العلماء والمسلمين شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bertemu bagi menyambung pengajian daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Maulana Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu yang wafat pada tahun 279 Hijrah. Dan kita berhenti pada hadis yang ke-159. Jom kita baca. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin. Qala Abdullah bin Haris berkata, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shiwa'an fil masjid. Apa makna hadis itu? Abdullah bin Haris berkata, kami makan daging panggang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam masjid. Baik. Jadi, yang pertama yang kita dapat fahami daripada hadis ini adalah apa? Nabi SAW memakan daging panggang. Tu dia. Kalau kat utara, dia ada macam-macam jenis panggang kan? Daging apa? Danok. Itu boleh sedap lah. Kalau kat utara tu, boleh. Danok tau, danok. Kat belah Siam. Kami belah dekat apa? Belah Siam tu. Itu nama tempat danok. Ataupun kat KL ni pergi apa? Daging apa? Bakar harimau menangis. Apa? Crying tiger. Dia punya kuah dia tu. Cerita makan pula. Okay, baik, tak apa. Itu cerita utara punya style. Okay, tapi kita nak sebut di sini, antara yang dimakan oleh Rasulullah SAW adalah daging panggang. Itu satu. Macam daging bakar lah. Okay, baik. Nanti kat belakang-belakang ni adalah ada cerita berkenaan dengan style panggang Rasulullah SAW. Ada yang dipanggil panggang yang setelah dibuang kulit. Ada yang dipanggang sekali dengan kulit pun ada. Itu style-style yang pernah Nabi SAW makan lah. Tapi kita tak tahu, saya tak tahu ada ke tak. Kalau macam kambing tu, kita tak lapah. Tapi kita panggang sekali dengan apa? Kulit-kulit dia kikir bulu saja. Dia panggang sekali dengan kulit-kulit. Itu pada certain yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, style masak depa. Boleh? Kulit terus. Kita kalau orang Negeri Sembilan makan kulit, tapi kulit apa? Salai kan? Salai ataupun asal lemak macam tu. Boleh? Baik, itu dia panggil cara beberapa makanan yang ada pada zaman Nabi. Kemudian yang masalah kedua adalah Rasulullah SAW makan di masjid. Boleh makan masjid? Ini di sini dalil yang jelas bahawa saya boleh untuk makan di masjid, tempat-tempat ibadat. Cuma jangan apa? Sampai mengotorkan masjid. Maka jikalau ditakuti membawa kekotoran di masjid, maka haram hukum makan di masjid. Baik. Dalam riwayat yang lain, ni saya baca di huraian dia tu, dia kata pada riwayat yang lain menyebut ada Nabi SAW bila makan di masjid itu, makan dia panggil daging yang dipanggang tadi, bila qamat terus Nabi SAW bangun untuk solat. Maksudnya kalau kita makan, benda itu tidaklah membatalkan wudu. Sebab dulu dalam hadis-hadis kita akan tengok beberapa Rasulullah SAW makan, kemudian Nabi SAW ambil wudu selepas daripada makan makanan tersebut. Maka ulama kata
Hadis sebelum ini mengatakan makan makanan yang disentuh api. Disentuh api itu maksudnya yang dimasak. Maka itu akan membatalkan wudu. Itu dipanggil pada awal, pada syariat-syariat awal. Maka kemudian bila Nabi SAW melakukan yang kita sebutkan di sini dan hadis yang sebelum ini, Nabi makan, kemudian bila dah qomat terus Nabi apa? Semayang tanpa mengambil wudu, itu menunjukkan keadaan tersebut telah dimansuhkan. Boleh? Itu dipanggil hadis yang ke-159. Tengok hadis yang ke-160. Kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, Dhiftu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata laylatin. فأتي بجنب مشوي ثم أخذ شفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال رضي الله تعالى عنه يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. Baik, Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi SAW, tapi dia masuk Islam lewat sikit. Mughirah bin Syu'bah ni antara sahabat yang masuk lewat sikit lah. Dan kita boleh tahulah beza antara sahabat yang apa? Masuk awal dengan masuk lewat. Itu Allah Ta'ala puji bagi yang masuk awal dengan Allah Ta'ala sebut apa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Itu dia punya pujian Allah Ta'ala terhadap orang yang awal. Jadi siapa yang awal-awal ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina, itu dia panggil apa, level lain lah. Dia panggil menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk lewat macam contoh apa? Mughirah, contoh apa lagi? Muawiyah, contohnya Abi Sufyan, itu masuk lewat. Depa digelar sebagai muallafah qulubuhum. Muallafah qulubuhum, muallaf. Kita panggil saudara baru kan. Itu. Tapi orang yang dijinak, mu'alaf ni maknanya yang dijinak-jinakkan, dilembutkan hati mereka untuk Islam. Boleh? Maka pada satu malam, dan Mughirah terkenal ni dia sebagai orang apa? Mughirah, Amr bin As, Muawiyah, dia panggil apa? Dahak. Dia panggil istilah Arab panggil dahak. Dahak ni dia benda kata nakal, bukan nakal, tapi dia otak dia geliga lah. Tapi geliga dia tu geliga 25%. Faham 25%? Apa? Dia geligah, dia ada dia punya ni. Bukan jahat, dia macam kena nakal sikit lah gitu. Banyak ngilat gitu. Dan dia orang-orang macam ni, cerdik macam ni, power bila time perang. Tu dia memang betul, memang power. Strategi lah. Tapi memang nakal sikit lah. Boleh? Baik. Maka dia kata di situ, pada satu malam aku bersama Rasulullah SAW pergi berkunjung ke rumah seorang. Ziarah seseorang. Dikatakan ziarah rumah isteri baginda. Maksudnya ziarah rumah Nabi SAW sendiri. Itu dikatakan pendapat pertama. Dikatakan bukan isteri baginda, maknanya orang yang lain. Baik. Apa yang berlaku? Tuan rumah menghidangkan sepotong besar daging panggang untuk kami. Tu dia, daging panggang. Dan memang sebenarnya daging adalah apa? Makanan yang paling disukai oleh apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya kambing. Tu dia. Dulu lama dah. Jadi kita tak boleh disebabkan PKP. Tak ada dah majlis-majlis ke dari? Dulu kan ada majlis-majlis buah makan. Kambing golek 3 ekor. Tak ada orang. Sedih lah tu, hati sedih tu. Boleh? Baik. Tu Nabi kata apa? Atyabul akli al-lahmu. Sebaik-baik makanan adalah apa? Ataupun sayyidul akli, penghulu bagi segala apa? Makanan adalah apa? Al-lahmu, adalah daging. Baik. Maka apa Nabi buat? Rasulullah SAW mengambil pisau dan menghiris daging tersebut. Hirih. Dengan pisau itu juga baginda menghiris daging untuk aku. Apa maksud dia tu? Yang pertama, kita kata, boleh tak hiris daging? Itu dia. Yang saya baca huraian ni, dia kata, setengah ulama mengatakan makruh hiris daging. Tu makan macam mana? Ambil. Itu. Boleh?
makan itulah. Kita contohkan daging apa, ayam KFC tu, kan, itu boleh. Maka disebutkan dalam hadis, dia kata annahu, dia kata apa, baik, annahu min sun'il a'ajim. Nabi larang, naha an hazzi, maksudnya Nabi larang daripada memotong daging, boleh, dan bahawa saya potong daging itu adalah adat orang a'ajim, itu orang bukan Arab. Dan orang menyuruh Nabi SAW untuk yanhasu. Yanhasu maknanya gigit itulah. Maka dia lebih sedap dan puas. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Macam kita lah orang putih kan steak. Tu cewa kan, dengan garpu dia. Yalah, tapi kalau daging besar memang kena potong macam tu lah kan. Nampak angkat orang tu. Kalau keadaan sini orang nampak tak apa elok pula. Boleh? Jadi kita kata macam mana nak menggabungkan hadis yang kita baca tadi dengan hadis sekarang. Hadis sekarang Nabi potong apa? Potong hiris daging. Di sini Nabi tak bagi potong apa? Potong daging. Maka kata Tok Guru, yang pertama, boleh jadi yang dimaksudkan dengan boleh makan terus gigit daging itu adalah daging dah lembut. Kalau daging ketusak ni, tu dia buat apa? Duk tarik lepas. Apa ustaz ni? nampak apa? Nampak ganas sangat tu. Boleh? Tu nampak dipanggil, kalaulah daging itu lembut, tak apalah, boleh untuk apa? Digigit. Boleh? Dan kemudian ada kata ulama yang dikatakan bahawasanya apa? Memotong daging itu yang mengikut style orang ajam adalah memang kita anggap macam benda tu lah etiket. Sampai kalau orang cubit-cubit daging, kata, ni apa ni? Ini tamadun. Itu makruh lah kalau anggap sampai yang demikian. Boleh? Baik. Itu dia panggil yang pertama berkenaan dengan isu potong daging. Dengan pisau itu juga baginda menghiris daging untuk aku. Maksud dia apa? Nabi tolong apa? Potong hiris bagi kat orang tadi. Azan saat kita sambung, insyaAllah. Allah. Allah.
La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-ummati wa sallallahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Kita sambung. Bahawasanya tadi disebut Nabi SAW menghiris daging untuk Mughirah. Ini daripada akhlak Rasulullah SAW. Kita kata baginda Nabi ni siapa dia? Kira pangkat tertinggi lah dalam negara, dan Rasulullah SAW sanggup pula kita tu Nabi tolong hidang dekat apa? Sahabat yang sepatutnya levelnya adalah rendah berbanding Nabi. Boleh? Jadi ulama kata kenapa Nabi yang berbuat demikian? Yang pertama, memang Nabi bersikap rendah diri. Kita serve orang, bukan kata saya dah ustaz. Mana daging kambing? Tolong ambil kambing. Kemah tu kan. Jadi kita kata ada apa? Sikap tawaduk perlu ada pada setiap orang. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW nak melembutkan hati, menjinakkan hati Mughirah yang baru masuk Islam. Jadi kita kena layan mereka lah. Tunjuk kata kita ambil berat pada mereka, maka barulah pada ketika tu hati mereka dekat dengan Islam. Boleh? Maka kata Tok Guru, lalu Bilal datang dan memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu solat sudah tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan pisau lalu berkata, apa tujuannya berbuat begitu? Yakni menyeru orang yang sedang makan untuk solat. Bertuah betul. Tu dia. Marah tu. Pada waktu itu kumis Bilal, kumis apa ni lah? Misai tak? Kumis mana ni? Kumis misai kan? Kumis Bilal, misai sudah panjang sehingga menyentuh mulutnya. Rasulullah SAW pun berkata, biar aku potong kumismu dengan berlapikkan siwak di bawah kumis, atau potonglah kumismu dengan berlapikkan siwak di bawah kumis. Boleh? Baik. Jadi bila Nabi SAW duduk bertamu makan tadi, maka Bilal kata dia datang memanggil Nabi untuk salat. Rasulullah, jom salat Rasulullah. Boleh? Maka pada ketika tu Rasulullah pun letak pisau. Nabi kata, dia ni lah, kacau sungguh macam tu. Kata apa? Kepada Bilal. Sebab apa Rasulullah cakap macam tu? Boleh? Sebab apa? Ada tamu tu boleh jadi. Jadi yang pertama boleh jadi pada ketika tu sebabkan ada tetamu. Bila kita terus nak panggil, jom solat apa semua tu, dia kacau. Kita ada tengah melayan tetamu. Sedangkan waktu solat apa? Waktu solat panjang. Boleh faham? Jadi tidak ada masalah untuk kita melewatkan sedikit solat atas kerana ada tugasan, ada pekerjaan. Boleh? Bukan kita saja-saja. Kemudian yang kedua adalah melewatkan solat kerana makan. Boleh tak? Tak ada masalah, boleh. Dalam kaedah, dalam kita mengaji kitab-kitab fiqh ni, disebutkan kalau berimpun waktu makan dengan sembahyang, mana dulu? Makan dulu, probably makan dulu. Boleh? Baru sembahyang. Saya lagi kalau sembahyang tak makan, orang pula duk beratok. Ni kambing golek ni. Beratok satu orang ni. Sembahyang khusyuk tak? Wah. Bau kambing duk risau habislah. Lepas tu mata duk tengok. Habislah macam tu. Tahan. Jadi kita panggil, perlu pada ketika itu selesaikan urusan benda duniawi, makan ke, nak terberak ke, nak terkecin ke, kerana dia boleh mengganggu khusyuk dalam solat. Boleh? Itu dipanggil apa? Yang disebut oleh ulama berkaitan dengan hadis ini. Kata Nabi kata, betul lah dia ni kacau orang tengah makan ni. Boleh? Baik. Kemudian kata Tok Guru, pada waktu itu kumis Bilal sudah panjang. Nabi duk beritahu tu, misai Bilal panjang dah. Sampai masuk ke mulut, tutup bibir ni. Tu dia. Panjang sungguh. Makan pun sekali dengan misai-misai dia pun makan. Minum pun misai dia pun dia pun minum. Maka tu Rasulullah SAW pun kata, biar aku potong kumis. Baik. Jadi kalau misai
kita apa? Confirm sunat untuk kita apa? Potong, trimkan. Cuma khilaf di kalangan ulama. Misai ni trim dengan cukup mana lebih afdal? Trim dengan cukup mana lebih afdal? Mazhab Hanafi mengatakan cukup lebih afdal. Jumhur kata apa? Trim sahaja. Trim. Boleh? Baik, itu dipanggil berkenaan dengan misai dan juga, tapi di sini orang panggil apa sini? Jambang sini. Yang kalau misai turun sampai ni orang panggil apa? Jambang sini tak? Jambang sini. Jambang ni tak ada masalah. Jambang ni kita apa? Kita trim je lah jambang ni. Yang ni, dan masalah cukok jambang, cukok janggut, itu khilaf. Dalam mazhab kita Syafi'i makruh, di sisi mazhab Hanafi haram. Haram. Kalau setengah-setengah tutup guru ni tak ada janggut, apa saya janggut ni. Hang orang Islam ke dak? Tu dia kata tu terus. Tak ada lah orang Islam janggut. Dia bubuh. Tu setengah-setengah yang dulu yang tutup guru yang lama ni, yang kami jumpa Syekh Zankaluni. Zankaluni ni yang lahir 1929, 24, 90 tahun. Dia tengok budak-budak ni kalau pakai seluar, pakai apa? Islam ke tak? Islam terus ke tak? Jumpa tuan mampu dah kata. Janggut tak ada, memang kata ni apa ni, kita ceramah sejak. Kita ni tak mau ikut budaya kapek apa semua. Dia sebab dia hidup zaman-zaman lama apa semua tu. Tapi kalau tok guru kami yang belah-belah muda, lahir 50-an, lahir 60-an, dah relax tak apalah, dia khilaf, tak kita nak apa, nak strict sangat pun tak boleh. Baik, itu dia panggil masalah janggut. Tapi kalau masalah misai, maka kita kata yang afdal adalah apa? Trim sahaja, tidak apa? Tidak kita cukur. Dan di sebelah di sini pun dimaafkan. Ini tak apa ni. Ini sebelum ni kita panggil apa? Kita panggil arid. Arab panggil lah. Tapi di sini saya tak tahu panggil apa. Jadi adakah kita panggil dibenarkan untuk tidak cukur? Dibenarkan untuk tidak cukur. Sebab Sayyidina Umar memang dia tinggalkan. Dia memang style macam tu. Dia ada ni. Sayyidina Umar. Dia Sayyidina Umar cukup misai. Lepas tu dia tinggal ni. Ganas sikit lah nampak tu. Boleh? Baik. Lepas tu Sayyidina Umar botak. Kepala dia botak. Boleh? Orang yang botak. Baik. Itu dipanggil berkenaan dengan misai tadi. Kemudian dia kata, biar aku potong misai kamu. Nabi tolong potong. Tu dia. Boleh tak kita pergi tolong potong? Misai suami ke? Misai anak ke? Oh ya, anak misai nak kena potong lagi. Nampak lagi. Tu kalau orang Melayu lah. Boleh? Boleh tak pergi tolong potong misai? Tak ada masalah. Potong janggut? Tak ada masalah. Boleh faham? Jadi meminta tolong orang untuk memotong misai tidak ada masalah. Bahkan kalau Rasulullah SAW pula bantu ajak potong misai macam mana, itu kita panggil satu kelebihan besar dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan macam mana cara dia berlapikkan siwak di bawah kumis. Macam mana berlapik siwak bawah kumis dia? Tak siwak bawah ni. Lepas tu apa? Gunting. Sebab kalau tak bawah siwak, terkena bibir mampu tu. Sumbing bibir pula. Tak handsome dah. Boleh? Bila kita awak macam tu, huduh sangat tu. Jadi takkan apa? Siwak supaya apa? Menyelamatkan bibir daripada terkena. Tapi dah pakar. Tak perlulah kan. Baba kita semua dah pakar, dah tak perlulah siwak-siwak ni. Boleh? Ataupun kita tak sikat, betul tak? Setengah orang tak sikat. Supaya bagi elok ataupun jaga daripada terkena bahagian bibir. Baik. Biar aku potong kumismu dengan berlapikkan siwak di bawah kumis, atau potonglah kumismu dengan berlapikkan siwak di bawah kumis. Ada riwayat. Adakah Nabi sendiri nak tolong potong ataupun Nabi suruh potong? Boleh? Baik, habis kat situ. Tu dia panggil hadis tadi. Jom kita baca hadis yang seterusnya, hadis yang ke-161. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi zira' wa kana tu'jibuhu fanahasa minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan dengan hidangan daging,
bahagian lengan daging itu diberikan kepada baginda, ia adalah bahagian kesukaan baginda. Oleh itu baginda memakan daging itu dengan menggigitnya. Tu dia. Sedap tu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia kata, Nabi dihidangkan dengan daging. Itu daging Nabi sukalah secara umum. Tapi yang lebih disukai adalah bahagian apa? Lengan. Kita ada lengan kaki. Binatang tu ada lengan kaki. Lengan di depan, kaki di belakang. Dan bahagian kaki tu maksudnya kalau dekat-dekat ke bahagian buntut, punggung, itu Nabi tak berapa nak suka. Dan begitulah juga bahagian-bahagian dalam ni. Bahagian-bagihan dalam terutamanya bahagian apa? Bukan ginjal lah, ginjal. Ginjal Nabi tak sebab apa? Ginjal kait dengan kencing. Boleh? Itu disebutkan dalam huraian-huraian lah. Biar orang suka makan ginjal sedap. Mahal? Oh, sedap-sedap kot ada cara makan, masak saya pun makan juga. Boleh, cuma dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang sikitlah bahagian tu. Tapi kalau bahagian depan, maksudnya lengan di bahagian depan itu Nabi suka, terutamanya di bahagian bahu kambing tersebut. Baik. Dan kata Tok Guru, oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging itu dengan menggigitnya. Maksudnya makan sungguh lah. Boleh? Baik, itu maksud makan dengan menggigitnya. Jadi masalah kita kata, adakah dengan Nabi suka makan daging? Suka, maksudnya Nabi ada suka kepada sesuatu. Adakah benda ini dilihat satu kekurangan pada hak Nabi? Nabi suka makan daging tadi, bahu. Adakah kekurangan? Adakah maksudnya Nabi cinta dunia? Tak ada kaitan pun. Boleh? Yang cinta dunia kalau apa? Kalau makan tadi sampai apa? Sampai melalaikan kita daripada kerja-kerja yang sepatutnya kita lakukan. Setengah-setengah kita ni ada dia suka dia ikut apa? Duk cari makanan-makanan viral kan. Tu dia. Cari kerja viral tu aja. Viral hunter, food hunter lah apa. Tak ada kerja lain. Boleh? Sepatutnya kita ni bahagian fikir strategis, fikir apa syarikat. Kena fikir lebih sikit benda yang lebih penting dalam kehidupan kita. Yang ni duduk habis biasa. Tiap-tiap malam tak ada kerja lah. Saya nak pergi hunting saja. Cari makan saja. Itu baru nampak apa? Gila dunia. Tapi kalau badah orang rezeki bagi dia pada ketika itu, makan bersedap-sedap pada ketika itu tidaklah menzahirkan bahawa seseorang itu mencintai dunia. Bahkan manusia ni dah memang ada tabiat. Dia kadang-kadang dia suka makan tu, dia tak suka makan itu, benda biasa. Betul tak? Ada kala kita suka makan carrot, ada setengah orang tak suka makan carrot. Boleh? Dia ni suka makan carrot, dia cinta dunia. Dia. Sedap hang bubuh aku macam tu. Ada tak suka makan apa? Tak suka makan sayur. Macam mana? Ada gua contoh tu dia panggil berkenaan dengan hubungan cinta dunia dengan berlazat-lazat ni tidak ada hubungan sebenarnya. Baik. Hadis yang ke-162, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu az-zira'u. Qala wa summa fi az-zira'i wa kana yura ataupun dalam riwayat yara anna al-yahud sammuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bahagian lengan daging. Bahagian lengan daging itu pernah dibubuh racun oleh seorang. Bagi dia tahu orang Yahudi yang membubuh racun tersebut. Kita tengok nombor 53 bawah tu. Peristiwa ini terjadi pada peperangan Khaybar. Orang yang meracuni makanan Rasulullah SAW adalah wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Haris. Orang perempuan rupanya. Baik. Okey, jadi dalam hadis ni yang jelas kita kata yang pertama Rasulullah SAW suka bahagian apa? Bahagian lengan. Dah dua dah tu. Bahagian lengan. Cuma sekali lagi kita akan tengok pada hadis yang di belakang, kenapa Nabi SAW suka bahagian lengan adalah kerana bahagian lengan lebih lembut dan cepat masak. Itu yang disebutkan di sinilah. Bahagian lengan adalah apa? Lebih lembut dan cepat masak. Yang kedua, jauhnya bahagian lengan tadi daripada kawasan najis, kawasan kecing-kecing. Yang macam kata tadi, daging bahagian buntut, tongkeng. Nabi tak suka makan hak tu. Boleh?
dan juga baginjal sebab ada kaitan dengan kencing yang kita sebutkan tadi. Kemudian kata Tok Guru di situ, bahagian lengan daging itu pernah dibubuh racun oleh seorang. Nabi tahu orang tu bubuh racun. Itu pada peristiwa peperangan Khaybar. Dia Tok Guru sebut Rasulullah SAW dengan para sahabat dihidangkan dengan kambing. Maka waktu tu sebenarnya Nabi bila nak makan, waktu tu daging tu sendiri, daging kambing golek tu bagi tahu bahawa dia diracun. Tu dia. Nabi dah makan dah sebenarnya. Silap. Nabi makan dah. Dan para sahabat pun dah makan. Lepas tu kambing tu bagi tahu bahawa dia diracun. Maka Nabi suruh berhenti. Dan nak suruh berhenti, sahabat 2-3 orang dah mati. Tu dia racun. Power tak power, on the spot mati terus. Tapi Rasulullah SAW tak mati-mati lagi. Cuma disebutkan bahawasanya memang racun itu memberi kesan kepada Nabi SAW, sampai dikatakan Rasulullah SAW wafat adalah kerana kesan racun tu. Dia telah memutuskan beberapa urat baginda SAW. Itu Nabi SAW sebut dalam hadis. Maka kita berdasarkan hadis yang demikian, kita kata Rasulullah SAW juga mati syahid. Sebab apa? Mati apa? Diracun sebahagian daripada alamat mati syahid. Boleh? Itu dipanggil yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW makan tadi, dan kita sebut kambing tadi memberitahu kepada baginda, itu adalah bukti mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya wanita Yahudi tadi, bila Nabi bagi tahu itu adalah racun, sebab kambing tu yang bagi tahu, maka wanita tu terus masuk Islam. Tapi disebabkan dia dah bunuh orang dengan racun, maka kena apa? Hukuman apa? Hukuman qisas. Maksudnya diberikan perempuan itu kepada wali, maksudnya ibu bapa orang tu ataupun penjaga orang tu. Maka kalau dia putuskan untuk dibunuh, maka dibunuh, ataupun boleh dimaafkan. Tapi dia buat macam mana? Dia tak dimaafkan, maka dibunuh wanita tersebut. Itu dipanggil berkenaan dengan kisah hadis yang ke-162. Baik, apa yang kita boleh ambil lagi daripada hadis ni? Yang ketiga, boleh tak makan makanan sembelihan ahli kitab? Boleh tak? Boleh. Tapi kalau sembelihan bukan ahli kitab, orang bukan Islam tapi bukan ahli kitab, contohnya Majusi, India contohnya, Hindu, boleh tak? Tak boleh. Boleh? Jadi ahli kitab, orang agama lain yang dikecualikan, dibenarkan. Tapi waktu ada kawan-kawan dulu yang saya nak pi orang putih, saya tak pi lah, depa lah pi. Boleh? Waktu tu dia bertanya Tok Guru ni lah, Tok Guru macam mana ni? Kira kan kita kata sembelihan ahli kitab boleh kan? Dia nak pi US boleh makan lah mana-mana lembu kambing yang depa sembelih tu. Sepatutnya depa ahli kitab kan? Orang Kristian boleh makan. Tok Guru kata, dak tengok dulu dia sembelih macam mana. Sebab dia kata dulu dia pi ni, waktu duk cek kilang-kilang sembelihan, semua sembelih kau belah atas. Kalau kita sembelih kau atas, sah tak? Ayam tu bantai aku tengkok dia. Kau mesti sembelih patutnya kat mana? Bawah leher ni kan. Kat situ. Kalau potong kat atas ni, habislah. Jadi bangkai. Boleh? Jadi dalam masalah ikut makan makanan ahli kitab ini adalah mesti kita lihat gaya dia punya sembelihan dia. Maka kalau sembelihan dia pun tidak mengikut cara sembelihan orang Islam, maka di situ haram juga makan. Tapi Tok Guru kata, kalau nak beli makan juga pergi cari apa? Kosher. Kosher apa? Yahudi Islam. Kosher Yahudi Islam. Dia Yahudi betul kan? Yahudi memang apa? Memang mereka masih lagi berpegang dengan apa? Agama mereka tu. Jadi kosher ni istilah macam halal mereka. Macam kita ada apa? Sertifikat halal jakim. Mereka kosher jakim. Contoh gitulah. Itu dipanggil istilah bagi orang Yahudi. Hadis yang ke-163 dan kita baca sekilas sekali Nabi. Abu Ubaid melaporkan tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qidran wa qad kana yu'jibuhu az-zira'.
fanawaltuhu adh-dhira'a thumma qala nawilni adh-dhira'a fanawaltuhu thumma qala nawilni adh-dhira'a faqultu ya Rasulullah wa kam lisyati min zira' faqala walladhi nafsi biyadihi law sakatta lanawaltani adh-dhira'a ma da'awtu. Abu Ubaid kata, aku memasak satu kuali makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh baginda menyukai daging bahagian zira', iaitu daging lengan. Oleh itu aku menghidangkan untuk baginda satu bahagian daging lengan. Kemudian baginda berkata, ambillah lagi daging lengan untukku. Aku menghidangkan lagi daging lengan untuk baginda. Kemudian baginda minta lagi, ambilkan lagi daging lengan untukku. Aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, berapakah jumlah daging lengan yang dimiliki oleh seekor kambing? Rasulullah SAW membalas, demi Allah yang jiwa ini berada dalam kuasanya, sekiranya kamu diam sahaja yang tidak bertanya, mesti kamu akan dapat menghidangkan untukku daging lengan yang aku minta tadi. Tu dia. Maksud dia apa? Yang pertama, Rasulullah SAW bertamu ke rumah Abu Ubaid. Jawapan dia adalah Rasulullah bukan baginda seorang, tapi ramai di kalangan para sahabat. Maka bila nak pergi ke rumah Abu Ubaid tadi, Abu Ubaid terkejut. Tu dia. Ramai orang ni. Saya ajak Rasulullah seorang saja tadi. Kambing kecil saja. Boleh? Ini berapa orang? 100 orang yang ikut. Kata mampu aku nak jamu macam mana? Lepas tu Nabi kata, tak apa. Biarkan kuali tu ataupun periuk tu tertutup. Lepas tu aku minta hang bagi. Cedok je. Boleh? Maka bagilah. Nabi kata, bagi kepada aku zira'. Satu keluar. Dari dua keluar. Lepas tu yang lengan ada dua je. Betul? 3 keluar. 4 air. 4, 5, 6. Banyak. Lepas tu bila dia keluar banyak, dia jadi pening. Kambing ni ada berapa kaki sebenarnya? Dia jadi buat pening seorang dia. Ataupun dia bertanya Nabi, Rasulullah, kambing ni ada berapa kaki sebenarnya? Lepas tu memang 4 lah. Tapi keluar lebih daripada apa? Daripada 4 ni. Maka tu Rasulullah SAW kata, kalau hang tadi tak tanya, nescaya akan bila aku suruh hang bagi, takkan berhenti hang bagi kepada aku lengan kambing. Tu dia. Tu dia bagi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan makanan yang sedikit. Yang ni kita boleh tahu juga bahawasanya benda-benda karamah, benda-benda mukjizat, kadang-kadang benda tu dia jadi sendiri. Kita tak niat pun. Betul tak? Bila kalau kita niat, kadang-kadang dah hilang. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang tawakal dia, kan? Dia tak sedap pun minyak dia tinggal berapa. Dia pergi pusing sampai singgah bulu, dia pusing sampai tu. Lepas tu yang bini kata, abang pergi mana ni? Kata ni. Pergi pusing. Kali pusing satu selangok ni. Lah, betul abang isi minyak tak? Tak isi. Lah, minyak tinggal satu bar tu. Macam mana boleh pusing satu selangok? Alah, ya ke? Tapi pusing relax aja. Tu karamah Tok Wali, Tok Suami tu. Contoh. Tapi kalau dia contoh dia sedap satu bar tu, tak edi. Mati tengah jalan on the spot itu. Boleh? Baik, itu dipanggil contoh berkenaan dengan karamah dan juga mukjizat. Hadis yang ke-164, Allah Subhanahu wa taala a'la wa azu ajal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insya-Allah kita sambung pada minggu yang berikutnya. Ya, sila. Buka tudung. Yang ni dia beratnya kisah yang sama. Beratnya adalah kisah yang sama, cuma riwayat yang berbeza. Jadi dia cerita sudut yang kadang-kadang tidak dicerita oleh sudut riwayat yang lain. Ya. Cerita ni juga sama. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada
ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قدس أنثى وذكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على بلاء صابرا والشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين.